TV KPM. Mana pula lah barang yang aku suruh Akmal ni ha? Dah kenapa torchlight ni tak boleh nak ni? Ada pula. Aduh, hai. Nyamuk pula dah. Mal. Oh, Mal. Akmal. Ya, cikgu. Akmal. Kejap. Allah Akbar. Torchlight cikgu ni. Ay. Cikgu. Ya Allah. Kejap, cikgu. Kenapa, cikgu? Torchlight cikgu ni, Akmal. Tadi okey, sekarang tak okey. Cikgu nak cari ubat nyamuk ni, ha. Sebab ubat nyamuk kan tadi kan sebelum kita datang ke sini, cikgu dah pesan dah dekat Akmal bawa ubat nyamuk tu. Tapi cikgu cari ni tak ada. Kejap, cikgu nak ubat nyamuk ke cikgu nak torchlight? Cikgu nak torchlight sebab nak cari ubat nyamuk. Okey, kejap cikgu Saya cari jap. Allahu Akbar. Mana dia? Ni. Ni ada cikgu. Ni. Ni ada cikgu. Nah. Okey. Terima kasih. Cikgu, minta maaf cikgu. Saya sambung tidur balik cikgu Kerjanya tidur je kan. Okeylah. Rasanya ada tadi dekat sini. Tak ada pula lah. Mal. Apa yang awak bagi dekat saya ni, Mal? Akmal? Oh, Akmal. Bangun. Cikgu. Kerja membuta je kan. Tidur je. Datang perkhemahan ni. Datang camping tapi nak tidur. Tak. Kenapa cikgu? Kenapa? Apa lagi masalah cikgu? Ni torchlight yang awak bagi ni tak ada bateri. Tak ada bateri? Kejap. Ni. Generator. Cikgu ada bawa? Nak bawa generator? Ha? Tak adalah. Mana ada bawa generator? Cikgu tak bawa generator? Siang dah. Cikgu? Kenapa ni? Ni, kenapa kita tidur kat luar? Bukan tidur dekat dalam ni, cikgu, dalam kemah. Itulah sepatutnya kita dekat dalam kemah. Tapi kenapa kita kat luar? Kejap, cikgu. Jangan-jangan kita mimpi tak? Mungkin. Tapi sebelum kita tu, cikgu, tu. Sejak bila ada meja kat sana, cikgu? Banyak pula barang-barang ni. Ya, cikgu. Kita tengok, cikgu, ada apa kat sana, cikgu? Jom. Baik-baik, cikgu. Baik-baik. Berhati-hati, takut ada binatang buas, cikgu. Nasib baik bukan ular. Jangan. Cikgu, mulut. Cikgu, jangan, cikgu. Motor elektrik ada dekat sini. Ada bateri. Ada wayar penyambung. Ada apa tu? Mirror. Dan juga apa tu, cikgu? Macam-macam lah. Sebenarnya kita dekat mana ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan Mahir. Ya, bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga cikgu yang cukup hebat dengan lakonannya. Cikgu Idrul kita. Tapi sebelum apa? Sebelum kita nak tahu apa yang kita nak belajar hari ini, ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP sentiasa. Kita cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Dan apa-apa pun, cikgu, dekat sini kita ada gel pembasmi kuman. Okey. Jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu, cikgu. Okey, izinkan saya. Saya ke sini dulu. Alright. Okey. Mantap lah dia. Dan diikuti dengan saya banyak pula, cikgu. Okey. Apa, cikgu, kita doakan, cikgu. Ya. Supaya Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19 dan semuanya akan ambil vaksin, cikgu, kan. Betul. Ya, alhamdulillah. Baik, cikgu.
Ya. Ramai ni murid-murid kat luar sana tertanya-tanya apa kena-mengena dengan kita berkemah tadi, lepas tu tiba-tiba bateri torchlight suluh. habis. Ya, betul. Lepas tu tiba-tiba dekat atas meja ada motor elektrik, ada bateri, ada wayar penyambung dan juga mirror cikgu. M-meter. M-meter cikgu. Maafkan M-meter saya boleh cikgu. tu. Ya. Hari ni kita nak belajar apa sebenarnya cikgu? Okeylah Akmal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, buat Akmal dan juga penonton di rumah yang sedang menyaksikan Mahir pada petang ini pada jam 2. Yap. Okey, bersama dengan saya Cikgu Idrul, saya akan membawa anda penonton di rumah untuk bersama-sama dengan kita hari ini Akmal. Untuk belajar satu lagi topik yang cukup menarik iaitu subjek fizik. Di mana hari ini kita akan membuat prototipe penjana arus ataupun lebih dikenali sebagai dynamo. Wah, dynamo cikgu Ya. Dan saya pasti murid-murid semua tertanya-tanya kepada cikgu juga. Sebenarnya objektif pembelajaran kita apa kena-mengena dengan dynamo, dengan fizik kita dan juga apa yang kita belajar ni cikgu? Okey, hari ini punya objektif pelajaran ataupun pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mereka cipta ataupun membina prototipe dynamo lah. Okey. Dan seterusnya memahami prinsip kerja bagi penjana arus. Terbaiklah cikgu. Dan sekarang kalau saya dapat lihat, dah ada dah cikgu. Ni Dah terus ada. Terus ada. Terus dah ada dah ni. Kata tadi tak ada cikgu. Okey, itu dia serba sedikit mengenai apa yang kita nak belajar hari ini. Dan saya pasti cikgu, mungkin pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang mengambil subjek fizik ini untuk peperiksaan mereka mungkin sudah familiar dengan topik ini cikgu, mungkin ataupun cikgu nak refresh kembali kepada mereka. Okey, mungkin kita boleh refresh ataupun mungkin kita boleh memberi input-input yang baharu sebab topik kita pada hari ini Akmal adalah STEM at Studio ataupun di mana kita akan mengintegrasikan konsep STEM di dalam pembelajaran kita. Jadi bukanlah hanya merujuk kepada buku teks semata-mata tetapi kita nak buat satu projek di mana projek ini akan membantu para pelajar kita di rumah untuk memahami konsep penjana arus ni dengan lebih jelas. Sebenarnya cikgu lah kan, mungkin saya yang dah lama tinggalkan sekolah ni cikgu. Untuk kita mengikuti bab ini senang ke susah cikgu? Bagi cikgu sendiri, bila memahami dan kita faham prinsip kerja dan juga kita faham struktur ini, apa yang dilakukan, cukup senang sebenarnya Akmal. Itu dia, cukup senang ya kawan-kawan. Jadi ingat kepada murid-murid di luar sana yang mengambil subjek fizik ini, Cikgu Idrul tadi ada mengatakan kita nak sentuh mengenai prototipe penjana arus dynamo. Betul. Dan saya pun sebenarnya tak sabar-sabar ni sebab kalau kita dapat lihat di atas meja ini kita ada motor elektrik yang saya perkatakan tadi, ada bateri, ada wayar penyambung, ada emitter dan juga ini apa sebenarnya cikgu? Kita ada generator pun ada. Sekejap saja lagi cikgu akan tunjukkanlah bagaimana fungsi dia dan nak mengajak Akmal dan juga penonton di rumah untuk bersama-sama melakukan aktiviti dan juga sedikit penerokaan lah sebelum kita membina prototipe nanti. Ya, dan saya pasti murid-murid semua akan menjadi mahir. Sebaik saja kita dah belajar sekejap lagi ni cikgu. Betul. Jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan mulakan kelas kita bagi subjek fizik bersama dengan Cikgu Idrul dalam Mahir. Selepas ini. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Mahir bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Idrul kita. Yang mana tadi kita dah berlakon lah cikgu. Ya, betul. Ala-ala memang macam betul-betul lah cikgu kan. Betul, situasi dalam perkemahan kan. Dalam Semasa perkemahan tu, rindu kita nak pergi berkemah cikgu. Itulah kita harapkanlah semuanya ni akan berakhir cikgu kan. Amin insya-Allah. Okey, tadi Cikgu Idrul ada mengatakan kepada murid-murid di luar sana yang hari ini subjek yang kita nak belajar adalah fizik, iaitu dynamo cikgu. Betul. Sebab itu kalau murid-murid dapat lihat di atas meja ini kita ada peralatan elektrik untuk kita nak ciptakan juga kan? Betul. Dynamo itu saya pasti semua dah tak sabar. Saya sendiri pun dah tak sabar. Jadi cikgu, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Akmal. Baik, Akmal, tadi di awal siaran tadi cikgu ada mengatakan bahawa kita nak bina prototipe penjana arus
di mana penjana arus ini lebih juga dikenali sebagai dynamo. Betul. Okey, tetapi sebelum kita membina prototipe penjana arus ataupun dynamo ini, Okey. cikgu nak bawa Akmal dan juga penonton di rumah untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini kan, Okey. untuk menjalankan sedikit aktiviti penerokaan. Kita nak meneroka sedikit lah kan. Okey, boleh cikgu. Orang kata tak kenal maka tak Cinta. Jadi kita kena mengenali dululah kan. Betul. So dekat atas meja ni Akmal, cikgu telah pun sediakan ada beberapa komponen elektronik lah. Okey. Yang pertama adalah bateri. Kalau Akmal boleh lihat dekat sini ada bateri dua, bateri AA yang cikgu gunakan. Okey. Satu motor elektrik. Baik. Dan juga wire penyambung yang disambungkan pada apa ni? Emitter cikgu. Emitter. Betul. Okey, so kita ada emitter yang mana fungsi emitter ini adalah untuk mengesan kehadiran arus lah. So kalau ada arus yang mengalir, arus ni bukanlah arus sungai ke apa, arus elektrik. Arus elektrik. Ya, betul. Okey. Okey, jadi kalau ada arus elektrik, maka emitter ini akan dapat detect ataupun dapat mengesan. Okey, melalui pesongan jarum dia. Okey. Okey, yang pertama sekali cikgu nak Akmal tekan button tersebut, button warna merah tu, switch Okey. on. Boleh tak Akmal bantu cikgu? Sekarang? Yep. Okey. Ini bukan prank kan cikgu? Bukan, jangan risau. Saya takut cikgu elektrik ni cikgu. Okey, saya tekan sekarang cikgu ya. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okey. Sebenarnya ini adalah litar yang ringkas saja Akmal. Ya. Okey. So apa yang kita dapat lihat di sini adalah kita ada satu motor elektrik yang disambungkan Okey. terus pada bateri. Okey, dan dalam Yang ini masa betul. Okey, Okey. dalam masa yang sama kita ada switch lah. Mana kita boleh switch on dan switch off untuk melihat gerakan pada motor elektrik tersebut. Oh, Okey. okey. Tetapi boleh tak Akmal switch off dia? Okey, saya tutup balik cikgu tutup balik ya. Okey. Okey. Now, ini kalau kita gunakan bateri. Okey. Tetapi sekarang Akmal, cikgu nak ubah sedikit konsep pada hari ini di mana cuba Akmal sambungkan wire penyambung ini pada bahagian belakang motor elektrik tersebut. Yang ini? Ya, betul. Okey, saya buat boleh. cikgu? Boleh. Okey. Okey, cikgu memang nak minta Akmal tolong pun cikgu Ya. pada hari ini. Baik, warna hitam warna merah cikgu. Boleh. Okey, hitam tu sambungkanlah pada warna hitam dan merah Okey. tu sambungkan pada warna merah. Okey, terbalik Alright. cikgu time saya. Pastikan dia kena dekat penjuru ni. Sini. Hujung tersebut. Sini. Bukan pada bahagian Sini cikgu, betul? Bukan bahagian situ. Sini, bahagian apa tu? Yang ni. Wire tersebut. Ya, Okey. pastikan dia kena pada wire. Okey, dah kena cikgu. Alright, sebelah satu lagi. Okey. Kenakan pada wire yang Merah. yang tidak bersalut bahagian Okey. wire tu. Yang sebab tidak kita bersalut. Nak detect. Alright. Okey. Okey. Cikgu, mungkin kita boleh tunjukkan dekat kawan-kawan kita di rumah macam mana keadaan sebenarnya kat belakang ni, Boleh, cikgu? kita boleh pusingkan Kita supaya akan pusingkan. penonton kita di rumah pun Okey, dapat lihat. nampak, Okey, saya betulkan sedikit Okey, ini dia. Nampak tak kawan-kawan semua? Okey. Ini yang tadi Cikgu Idrul ada beritahu kepada saya untuk kita sambungkan wire tadi. Kita sentuh bukan yang dekat ni cikgu kan? Bukan yang berpenebat tu, tetapi pada wire yang tidak disalut lah. Pada Ya. wire yang bare wire tu yang kosong tu. Boleh. Okey. Okey, nampak kawan-kawan? Okey, kita terbalikkan balik ke depan. Alright, seterusnya cikgu nak Akmal tanggalkan bateri. Okey, tanggalkan bateri yang ada dekat bateri holder tersebut. Okey, dua-dua ke cikgu? Ya, dua-dua. Alright, Kita nak bismillah. tunjukkanlah pada penonton Okey. di rumah bahawa kita tidak menggunakan bateri untuk menjana arus di dalam emitter ini. Ya, cikgu. Okey, seterusnya Akmal sedia Sedia? Okey. Kejap cikgu. Kita tutup je lah sini. Okey. Seterusnya Akmal, boleh tak Akmal buat gerakan pada motor elektrik? Gerakan? Gerakan bahagian depan dia. Yang ni? Ya. Pusing je? Sebab kita nak tengok ada ke tak arus yang mengalir. Okey, bila Akmal jentik macam tu, perhatikan pada emitter ni. Ada pesongan. Okey. Ada pesongan. Sekali lagi. Sekali lagi. penonton Okey, kita kawan-kawan nak lihat tengok. dekat sini emitter ni Okey, saya jentik sekarang. Oi, Ada tak? adalah cikgu. Alright. Nampak tak tadi? Ada Nampak pesongan kan? pada
ammeter. Cikgu, adakah maksudnya di sini tangan saya ada arus elektrik, cikgu? Tak. Okey, inilah yang kita nak belajar pada hari. Okey, Akmal, di mana konsep yang pertama tadi kita Okey. gunakan DC motor ataupun motor elektrik Okey. yang kita sambungkan pada bateri. Baik. Tetapi kali kedua cikgu suruh sambungkan pada motor elektrik dan buat gerakan pada DC motor ini ataupun Okey. motor elektrik, kita akan dapat arus ataupun kita akan dapat arus aruhan lah. Okey. So arus aruhan inilah yang akan terhasil ataupun yang akan terbentuk apabila adanya daya ataupun adanya gerakan pada motor elektrik. Okey. Jadi Akmal, daripada apa yang cikgu dah ceritakan ni kan, Okey. Akmal boleh tak bayangkan prototype ataupun projek dynamo yang akan kita hasilkan? InsyaAllah boleh, cikgu. Sebab tadi pun kita dah bincang kan? Betul? Dengan adanya motor ni, Aha. adanya gerakan akan menghasilkan arus. Betul tak? Jadi ini kalau kita nak buat satu lakaran ataupun satu sketch, cikgu, Betul. dia mesti ada kena dengan ada pergerakan. Betul, kena Sebab ada pergerakan. Cikgu cakap tadi, kalau ada pergerakan akan adanya arus elektrik tersebut. Ya, betul. Tanpa kita menggunakan bateri dan sebagainya lah kan. Betul. Okey, cikgu nak bagi pada Akmal ni Alright, satu peralatan ni, ni sebenarnya untuk demonstrasi lah, untuk Okey. lebih memahami konsep Okey. dynamo. Okey, Akmal ambil peralatan tersebut. Baik. Okey, so ini adalah sebenarnya satu demonstrasi sahaja. Okey. So memang peralatan ini tidak ada di dalam Akmal. Aha. Okey, Akmal buat gerakan Okey. pada dynamo tersebut. Okey, sekarang buat ke, cikgu? Ya. Okey, nampak kawan-kawan saya buat sekarang. Okey, laju sikit. Laju lagi. Laju lagi. Okey, itu dia. Walau! Cikgu! Dapat apa tu? Dapat cahaya ataupun mentol tersebut akan menyala. Hanya kita gerakkan saja kan? Betul. Wah. Jadi nampak? Akmal, sebenarnya konsep dia sama macam apa yang kita tunjukkan di eksperimen ini ataupun aktiviti penerokan ini. Okey. Kan bila adanya gerakan maka akan ada arus. Jadi arus ini kalau kita sambungkan pada mentol ataupun pada bulb kan. Okey. Bulb ataupun mentol tersebut boleh menyala. Oh. Jadi itulah konsep dynamo ataupun penjana arus. Ini yang kalau kita dapat lihat mungkin orang dulu-dulu, cikgu kan, yang basikal tu. Pandai. Kan? Kalau dulu-dulu kita naik basikal, kita ada dynamo yang dekat depan kita letakkan depan dekat tu. tayar basikal tu kan. Jadi kita kayuhlah. Kalau kayu perlahan, perlahan nyalaan dia Malap kan. je. Malap je. Tapi kalau kita kena kejar anjing pula, lagi laju kita kayu. Kan, lagi laju kita kayu. Dan nyalaan ataupun mentol tersebut akan menyala dengan lebih Terang. Jadi konsepnya sama, cikgu kan? Ya, konsepnya sama. Sekiranya ada daya pergerakan, cikgu, maka terhasillah arus elektrik tersebut. Arus yang kita panggil dekat sini adalah arus teraruh lah ataupun arus teraruh di mana arus tersebut akan dapat dihasilkan daripada pergerakan motor ataupun pergerakan di dalam DC motor ni. Okey, motor elektrik. Okey, sebelum tu Akmal. Ya, saya, cikgu. Cikgu nak ke sini sikit. Tak boleh, cikgu? Boleh? Boleh, Alright. cikgu. Silakan, cikgu. Saya dah takut dah tadi kan. Okey, dekat sini kita ada struktur penjana arus Baik. terus dan juga penjana arus ulang-alik. Okey, so dapat kita perhatikan di sini. Okey, boleh cikgu ke hadapan sikit. Okey. So dekat sini kita ada dua jenis sebenarnya. Okey, penjana arus terus dan juga penjana arus ulang-alik. Yang mana kalau Akmal tengok motor elektrik yang cikgu bawa tu adalah penjana arus terus. Okey, perbezaannya dekat sini adalah output ataupun arus yang akan dihasilkan oleh kedua penjana ini adalah berlainan. Okey. Kalau arus terus maksudnya kita dapat direct current lah, dalam bahasa Inggeris kita panggil dia direct current. Direct current. Okey, direct current. Okey. So yang ini adalah alternating current ataupun arus ulang-alik. Okey, struktur dia sedikit berbeza dengan penjana arus terus. Okey. Seterusnya, cikgu ada sedikit persamaan. Saya boleh pegang, cikgu? Boleh. Okey. Okey. Baik. Sedikit persamaan antara penjana arus terus dan juga penjana arus ulang-alik. Okey, kita dapat perhatikan dekat sini kedua-duanya menggunakan ataupun mengaplikasikan konsep aruhan elektromagnet. Okey. Yang kedua, gegelung diputarkan oleh daya luar. Kan tadi Akmal putarkan, betul? Maksudnya ada daya luar yang bertindak terhadap pergerakan tersebut. Baik. Okey. Yang ketiga adalah gegelung. Okey, memotong flux magnet. Okey, macam mana tu? Right? Okey, perhatikan dekat hadapan ni,
Cikgu ada satu lagi model. Yang ni ke? Okey, ada gegelung ini dia. dekat situ yang mana fungsinya adalah untuk memotong flux magnet. Okey. So bila potongan flux magnet ini berlaku akan terhasillah arus. Okey, so terhasillah arus yang mana arus tersebutlah yang kita gunakan untuk menyalakan lampu dan sebagainya. Okey, so dan yang terakhir adalah DGE teraruh di dalam gegelung. Okey, DGE adalah daya gerak elektrik. Di mana kalau erti kata yang lain adalah voltan ataupun voltage. Okey. Okey. Faham. So adanya arus yang akan terhasil di dalam gegelung tersebut. Baik. Okey. So ini adalah Persamaan antara penjana arus terus dan juga penjana arus ulang alik. Seterusnya cikgu? Okey, seterusnya cikgu nak ajak Akmal untuk membuat sedikit lakaran prototipe yang kita nak hasilkan nanti. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Dan kalau kat sini Akmal, Okey. cikgu ada motor elektrik. Baik. Okey. Akmal rasalah untuk gerakkan motor elektrik ini, Ya. kita perlukan apa? Apa yang tadi cikgu dah kongsikan kepada saya dan juga murid-murid di rumah, kita kena ada satu daya gerakan cikgu. Betul, kena ada daya gerakan. Jadi, Tapi macam mana daya gerakan itu nak dihasilkan? Melalui putaran ke? ataupun takkanlah kita nak setiap masa nak kena jentik je benda tu baru dia berpusing betul, kan? Hui, Susah juga ni cikgu. Betul? Okey, sebab itulah dekat sini, cikgu nak tunjukkan sedikit lakaran. Okey. Cikgu ada satu CD ataupun cakra padat. Okey, so Lama bayangkan ini tak adalah tengok, cakra cikgu. padat kan? Lama kita tak gunakan Lama cakra kita tak padat. gunakan. Okey, cakra padat ada lubanglah di tengahnya. Betul. Okey. Dan sebabkan kita gunakan motor elektrik ini, jadi motor elektrik ini kita akan dia ada sedikit bahagian metal ataupun besi di atas ini kan. Okey. Jadi kita boleh letakkan di bahagian bawah CD ini. Okey. Dan seterusnya kita letakkan ada 4 penutup botol. Oi? Kenapa nak letak penutup botol? Ha. Sebab kita nak gunakan sumber angin. Okey. Di mana sumber angin tersebut akan meniup penutup botol ini dan seterusnya akan memutarkan CD ini. Jadi akan terhasillah arus elektrik. Ya, betul. Menarik kan? So daripada sini kita sebenarnya boleh hasilkan arus daripada prototipe yang akan kita buat sekejap saja lagi. Okey, baik. Nampak tak cikgu kan? Cikgu, maksudnya dekat sini kan, kalau kita tak ada bateri ke apa ke tapi kita memerlukan daya arus elektrik tu juga pun kita boleh lakukan dengan gerakan kan? Betul. Maksudnya kita hanya perlukan DC motor ataupun motor elektrik tersebut dan kita buatlah sedikit inovasi ataupun prototipe yang mana ianya akan membantu kita untuk menjana arus. Menjana arus. Jadi arus tu bolehlah kita gunakan ketika perkhemahan ataupun bukan sahaja ketika perkhemahan, ketika di rumah sebenarnya kan kalau kita nak hasilkan lampu yang mana menggunakan tenaga secara percuma. Kan kita tidak memerlukan sumber elektrik tetapi menggunakan sumber semula jadi contoh macam angin ataupun gerakan daripada tangan untuk menghasilkan lampu. Janji kena ada itu motornya cikgu tu kan? Betul. Kalau tak ada motor pun tak boleh juga cikgu. Kalau tak ada motor kita ada cara lain sebenarnya. Tapi tak dapatlah cikgu nak tunjukkan ataupun kongsikan pada hari ini. Dia sebab hari ini punya objektif pembelajaran adalah kita nak mengubah suai sedikit motor elektrik ini supaya ianya boleh menjana arus elektrik dengan menggunakan motor dan juga daya gerakan cikgu. Maka terhasillah arus elektrik. Okey, nampak tak sebelum kita nak berhenti rehat, kita tadi dah sentuh dah mengenai apa perbezaan di antara arus elektrik yang apa cikgu? Ulang alik dan juga arus terus dan juga apa persamaannya dan juga kita pun dah sentuh sedikit mengenai ini dia. Dynamo cikgu kan? Betul. Dan selepas ini kita akan membuat satu model cikgu prototipe ataupun model lah yang mana akan menjana arus untuk dipertontonkan pada penonton lah. Hanya menggunakan 3 bahan saja iaitu cakra padat, penutup botol dan juga motor cikgu. Nak tahu macam mana rupanya dan sama ada eksperimen akan berjaya atau tidak, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Mahir Didik TV KPM.
Baik, masih lagi menyaksikan Mahir bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu yang cukup hebat iaitu Cikgu Idrul kita. Yang mana tadi kita dah sentuh dah mengenai macam mana dynamo ini berfungsi murid-murid. Dan juga kalau mungkin dekat rumah ke kita nak buat eksperimen dynamo ini, boleh ke menggunakan bahan-bahan yang kita senang dapat cikgu? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Bahan-bahannya kat sini cikgu. Silakan. Okey, saya teruskan Okey. Kalau tadi sebelum kita berhenti berehat, kita dah pun belajar ataupun kita dah pun mengenali apakah yang dinamakan sebagai penjana arus. Betul. Kita ada dua jenis, penjana arus terus dan juga penjana arus ulang-alik. Okey, tetapi di atas meja ni, cikgu dah pun sediakan bahan ataupun peralatan yang mana kita akan gunakan untuk membuat sedikit prototype lah kan, sebab kita nak tunjukkan kepada penonton macam mana prototype ini akan dihasilkan. Okey. Jadi Akmal di atas meja ni cikgu dah pun sediakan untuk Akmal satu, right, ada 4 penutup botol. Okey, kita boleh tunjukkan. Baik. Ada 4 penutup botol. Right, dan kita juga ada DC motor ataupun motor elektrik arus terus. Okey, yang ini. Okey, dan juga tayar mainan cikgu ambil lah. Kan, tayar mainan ni mudah je kita dapati. Kalau tak ada pun tayar mainan ni mungkin ada roda yang berbentuk roda lah. Okey, ataupun sebarang bentuk bulatan dan sebagainya lah. Okey, yang kecil Okey, dan juga cakra padat. Okey, dah lama kita tak guna cakra padat kan? Cikgu. Betul. Sekarang ada Semua zaman. sekarang zaman semuanya advance dah cikgu. Betul. Tekan je keluarlah lagu tu kan. Tekan keluar movie tu cikgu. Agaknya ada juga penonton di rumah ataupun ada pelajar-pelajar kita di rumah tak kenal apakah itu cakra padat. Betul tak? Okey, Inilah cakra kawan-kawan, padat kan. ini adalah cakra padat. Ataupun CD. Okey. Alright, Baik jadi, cikgu. Okey, kan tadi kita dah belajar untuk menghasilkan arus, aruhan daripada potongan flux elektromagnet. Okey, kita perlulah menghasilkan gerakan. Okey, jadi berdasarkan lakaran yang telah pun kita buatkan secara ringkas sahaja lakarannya. Okey, apa yang kita boleh lakukan adalah kita akan gunakan roda ataupun penutup ini. Botol. Okey, penutup botol, roda pula kan. Okey, penutup botol ini kita akan lekatkan di atas permukaan CD. Okey, kita buat sama-sama cikgu. Boleh. Okey. Jom. Jadi kita pakai hanya satu cakra padat saja. Cakra padat. Ya, satu cakra padat sahaja, Ya, cikgu. Akmal. Okey, di atas meja Akmal tu cikgu dah pun letakkan ada apa, cikgu? hot glue gun. Ya. Okey, yang ini So lebih mudah sebenarnya kalau kita gunakan hot glue gun ni. Ya, tapi apa-apa pun mungkin kalau kita nak buat eksperimen ini di rumah, pastikan ada pengawasan ibu bapa cikgu kan. Betul. Mungkin ada yang murid-murid tak tahu macam nak guna ke apa ke kan. Pastikan ada pengawasan ibu bapa ataupun orang yang lebih tua cikgu kan. Betul. Okey. Baik. Kalau nak gunakan hot glue gun ni kena pastikan ianya dipanaskan terlebih dahulu. Ya. Okey, kalau macam ni kita mungkin tak cukup masa sebabnya dia tak panas lagi kan. Jadi macam ni cikgu. Okey, tapi tak apa. Kita ada solusi yang lain? Ya, ada solusi yang lain. Kita ada gam dekat sini. Kita boleh gunakan gam. Ataupun kita boleh gunakan double sided tape kan. Baik. Kita pelekat yang dua hala tu. Jadi kita boleh gamkan dia lah. Okey. Kita mulakan ke cikgu? Boleh. Kita mulakan. Kita buat siapa siap dulu ke? Alright. Okay, cikgu Macam tunjukkan satu competition sahaja. Okey. Okey, supaya Akmal tahu macam mana. Okey, nampak tak cikgu dirikannya Kenapa di atas bukan ni? kita tidur kan? Okey, kenapa tak tidurkan? Sebab kan tadi kita nak buat gerakan daripada angin. Kan? Kalau angin cikgu letakkan di sini, maka ianya dapat meniup ataupun menghentam permukaan penutup botol ini dan seterusnya dia akan berputar lah. Faham? Okey, kalau cikgu baringkan macam ni, macam mana dia nak bergerak Akmal? Sampai bila pun dia tak boleh bergerak. Betul tak? Sampai bila-bila takkan ada arus elektrik tu cikgu? Betul. Maka tidur je lah kan. Tunggu sampai bila ni tak siap-siap ni. Masuk tahun baru pun tak ada lagi cikgu. Okey, jadi kita akan letakkan 4 lah dekat sini. Okey. So, cikgu bagi Akmal lah Boleh? untuk letakkan. Okey. Saya sambung cikgu punya ke atau saya buat Boleh. yang baru? Akmal sambung lah. Ataupun Akmal buat lah yang sendiri baru. punya Betul. Okey, baik. Tadi. Boleh. Okey, Akmal letakkan. Okey, kita letakkan. Alright. Okey, sambil-sambil tu, okey cikgu punya hot glue gun ni dah panas dah sebenarnya. Jadi Dah panas ke cikgu? Dah panas dah. Okey, kita minta mana Iman? Iman? Siapa pula Iman tu? Iman tak ada cikgu. Kita punya tu ahli pengangkap kat sini. Oh, ya ke? Ahli pengangkap yang sangat aktif tu. Pengangkap diraja ke?
Kan? Okey, baik. Okey, jadi kita boleh lekatkan macam ni. Kan? Okey. Okey. Aha. Nampak tak cikgu dah letak 2 dah dekat sini. Okey. Cikgu, semua kena dia kena satu arah yang sama ke Ya, atau satu arah yang sama. Bayangkan Okey, ada itu angin tips yang dia. ni. Ha. Jadi nampak tak cikgu letakkan ada 1, 2, 3. Yang kedudukan yang ini Oh, dengan okey, ini okey. berbeza sebabnya kita nak dapatkan putaran kan macam ni. Jadi kita Jangan- kena maksudnya buat jangan- imajinasi sikit lah kan macam Okey. mana putaran Maksudnya kat dia. sini cikgu, apa yang cikgu terangkan tadi, kita janganlah yang ini dah menghala ke sini kan. Tiba-tiba yang ini pula anti clockwise pula kan. Betul. Kalau tak ni macam manalah kita punya generator tu nak berfungsi kan ataupun dynamo kita nak berfungsi. Okey. Okey, sebelum tu Akmal, Ya, saya. Akmal biasa kan dengar perkataan generator ataupun dynamo kan? Betul. Tak? Tapi tahu tak Akmal, dynamo sebenarnya maksudnya adalah sejenis peralatan ataupun satu alat yang mana akan menukarkan tenaga mekanik Okey. kepada tenaga elektrik. Oh. Tenaga mekanikal ni ada banyak, ada dalam bentuk gerakan, okey, tiupan angin dan sebagainya. Yap. Tenaga, kalau Akmal pernah dengar, kita ada empangan hidroelektrik kan? Dan juga ni cikgu, windmill Windmill ataupun kincir angin. Ya, windmill. Kan Kan, masih betul kincir tak? angin tadi. Jadi kincir angin ni pun menggunakan konsep yang sama lah sebenarnya Akmal. Iya, yang mana kalau setahu saya, kalau kita sebut je macam contohnya dynamo tu kan, satu yang ada dekat basikal, ada dekat kincir angin, ada dekat apa tadi, empangan apa cikgu? Empangan hidroelektrik. Empangan hidroelektrik. Itulah antara contoh-contohnya kalau kita nak dapat lihat kan cikgu kan. Okey. Okey cikgu. Baik, seterusnya Akmal. Okey. Akmal dah siap dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Okey, seterusnya Akmal ambil DC motor tu dan Akmal ambil roda ni letakkan di atasnya. Oh, okey. Okey. Ini kita letak je dekat atas. Letakkan di bahagian atas DC Okey. motor ataupun Ini motor nampak. elektrik. Kita letak je kat atas macam ni, kawan-kawan semua. Okey, Lepas tu, dah cikgu? letakkan. Okey, cikgu gunakan hot glue gun ni. Cikgu akan letakkannya di atas ataupun CD ni di atas inilah hot glue gun ni. Bukan apa sebab kita nak make sure ianya tergantung ataupun attach macam ni. Jadi kalau angin tu dia tiup, dia akan dapat berputar lah. Betul tak? Wow. Cikgu. Jangan putar dulu, kita buat sama-sama Okey, cikgu. okey, okey. Saya Tak apa, pula tak yang apa. excited. Excited dia. Okey, tak apa. Okey. Cikgu tunggu je. Ini kita letak kat atas Letakkan di bahagian atas. Okey, baik. Ikut kreativiti masing-masing lah. Tumbang itu dah, cikgu. Dah tumbang dah sebab tak berapa Tumbang. kuat dia punya tu. Sebab tu kita cikgu kena letak. gunakan hot glue gun ni sebab Aha. dia lebih kuat dia punya Okey. ni. Baik. Okey, ni kita letak kat mana cikgu? Tengah-tengah je? Letakkan di bahagian tengah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke? Okey. Okey. Sekejap. Lekatkan Aha. sikitlah. Okey. Okey. Okey, boleh tak gerakkan sedikit dengan tangan? Siapa yang tu? Ada orang sabotaj ni. Ada orang sabotaj ni. Jangan tiup. Siapa tiup ni? Okey, ini saya letak lagi lah cikgu Cikgu, saya Okey. pinjam sikit cikgu punya tu. Okey, Glue gun. boleh. Cikgu mungkin boleh tolong letakkan dekat atas Boleh cikgu. letakkan sikit. Okey, sambil tu Akmal mungkin kita ada kesuntukan masa ke kan? Mungkin cikgu boleh tunjukkan Okey. pada Akmal dan juga penonton di rumah peralatan ataupun prototipe pejana arus dynamo yang telah pun disiapkan. Okey. Ui. Okey. Tumbang cikgu. Tumbang pula ya. Okey. Baik. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini Akmal Alright, cikgu bukan bina satu tapi ada 3. Ui, okey. Ini satu. Satu yang mana cikgu tunjukkan tadi. Okey. Okey, yang ini yang kedua, mana Baik. kita gunakan prinsip dynamo. Okey, yang ni cikgu gunakan cakra padat juga, Okey. tetapi cikgu letakkan skru dekat sini supaya kita boleh buat pusingan ataupun gerakan lah. Oh. So kalau kita pusing, Baik. nanti mentol ataupun LED dekat sini akan menyala. Okey. Yang ini cikgu? Okey, yang ini pula bila kita ada satu motor yang disambungkan pada bateri. Yap. Okey, kalau cikgu onkan dia Aha. Okey. Okey. Nampak tak? Ada gerakan pada motor yang kedua. Baik. Dan seterusnya kalau kita kuatkan sedikit Aha. motor ni nampak tak cahaya ataupun LED tersebut akan menyala. Alright. Kenapa LED tersebut boleh menyala? Ini disebabkan oleh adanya daya ataupun adanya arus yang ini kita akan tunjuk terarah. sikit cikgu. Yang lampu tu nampak tak kawan-kawan, ada lampu yang menyala? Dekat situ. Betul.
Kan? Okey, mungkin kita boleh tutup lampu di studio. Okey, nampak Alhamdulillah. Okey. Okey. Seterusnya, okey. Yang ini yang kita bina tadi, prototype tadi. Baik. Kan? Okey, kalau Akmal lihat di sini konsepnya lebih kurang samalah. Betul. Dengan di sebelah sana kita gunakan tenaga angin. Okey. Kalau cikgu switch on ataupun tekan ini, okey, dan cikgu letakkanlah pada kelajuan yang paling ketiga, tinggi. okey. Okey. Yang ketiga ni, okey, mungkin kena ada sedikit tolakan lah kan. Okey, saya tolak cikgu boleh saya tolong. Okey. Okey. Itu dia. Okey, lepas sekali Akmal. Okey. Okey, biar ni. Okey. Right, sebab angle dia mungkin sedikit ni. Okey. Akmal tengok pada bacaan emitter. Ada tak bacaan pada emitter? Ada cikgu, dia naik cikgu tu. Alright, dia naik. Apa maksud dia Akmal? Maksudnya dekat sini ada arus elektrik. Betul, ada arus elektrik ataupun arus aruhan yang akan terbentuk apabila angin diletakkan pada prototype kita. Ya, mungkin kita boleh tunjuk lagi sekali kepada kawan-kawan kita di rumah cikgu. Boleh. Mereka nak nampak bacaan di emitter itu. Betul Alright, ke okey, ada? betul. Kan? Okey. Kalau dekat sini, minta maaf okey. Okey, yang ini abang. Yang mungkin kat sini kita tunjuk. Okey. Kita perhatikan dekat emitter tu kawan-kawan. Okey, sekejap. Okey, cikgu akan letakkan mungkin angle dia tak berapa betul tadi kan. okey. Kalau macam ni nampak tak? Ada bacaan ataupun ada pesungan pada millimeter. Pada millimeter kita. Okey. Berapa bacaan tu Akmal? Boleh tak baca? Bacaannya cikgu Bacaannya berapa? 20 tolak 2 18 cikgu. Wow, pandai lah. Betul. Okey, 18 miliampere. Miliampere. Kenapa kita nyatakan dalam mili? Sebab kita gunakan milimeter. Itu dia punya sini. unit dia cikgu kan? Betul, itu adalah salah satu dia punya unit dia. Okey cikgu, yang ni kita boleh tutup ke cikgu? Boleh, okey. Okey, Boleh tutupnya macam mana cikgu? Alright. Tolak atas saja. Ya, tarikkan saja besi Okey. tersebut. Baik. Okey. Baik, seterusnya yang ini pula. Okey, yang ini kita gunakan konsep yang lebih berlainan. Okey. Dia punya prototype di mana cikgu ada CD dan juga cikgu gunakan getah. Kalau Akmal perasan ada getah di situ. Betul. Jadi inilah getah yang cikgu gunakan. Yap, Okey, yang ini, untuk menjana tenaga elektrik. Daripada sini kalau kita buat gerakan dengan laju, maka kita akan dapat lihat mentol ataupun LED ini akan menyala. Okey, boleh tak cikgu buat gerakan dia? Silakan cikgu. Boleh, Saya tolak ke tengah sikit ke? Boleh? Okey, Okey, bismillah. cikgu ke tengah sikitlah. Boleh. Alright. Ini semua adalah barang ataupun bahan-bahan yang terpakai sahaja Akmal. Ya. Okey, di mana kalau cikgu ke sini sikit Okey. Akmal. Saya kita makan lemah ke cikgu? Jangan. Okey, kita kena jaga jarak sikitlah. Okey. Okey. Jadi kalau kat sini cikgu buat gerakan dengan laju dan pantas dekat sini. Okey. Okey, kita boleh nampak ada LED ataupun alright, LED pada bahagian atas ni akan menyala. Mana? Oh, dekat bumbung tu cikgu? Ya, dekat bumbung tu. Okey, mungkin tak berapa jelaslah. Okey, tapi cikgu boleh buat lagi sekali cikgu? boleh. Okey, cuma saya kena betulkan Okey. sedikitlah dia punya. Okey, kita ketatkan dulu sikit. Okey. Boleh ni. Okey, lihat pada LED tersebut. Right. Okey, kalau untuk bacaan ataupun untuk melihat berapakah bacaan arus yang dapat kita hasilkan di sini, kita boleh gunakan emitter. Emitter Kan macam juga? tadi kan kita gunakan emitter kan. Kalau macam ni pun sama. Cikgu boleh letakkan pada emitter dan kita boleh lihat berapakah arus yang dapat dihasilkan. Iya, saya rasa cikgu pandangan peribadi saya kan, yang mana dekat sini cikgu dah lihat tadi ada 3 bentuk eksperimen cikgu kan. Yang kita gunakan penutup botol, Prototype ni lah. prototype ini dan yang hujung ni juga cikgu, dan juga yang ada cakra padat kat atas kita pusingkan. Saya rasa kalau kita nak dapat lihat gambaran yang lagi mudah dan orang kata clear macam tu, saya prefer yang hujung tu cikgu. Yang hujung ni. Yang penutup botol tu. Yang penutup itu botol. secara tak langsung kita dah dapat dah daripada gerakan macam contohnya angin. Betul. Dan Akan wujudnya. satu lagi barang-barang ataupun peralatan yang cikgu gunakan sini adalah peralatan-peralatan yang terpakai. Kan betul. Tidak memerlukan apa-apa kos pun kan Betul. untuk membuat prototype ini supaya penonton di rumah adik-adik ataupun pelajar-pelajar sekalian dapat memahami prinsip dan juga prinsip kerja lah bagi penjana arus ini.
Hanya menggunakan barang-barang terpakai saja seperti Cikgu Idrul beritahu tadi dan juga motor itu Cikgu kan. Betul. Cikgu, nak lagi Cikgu. Nak lagi? Nak lagi. Okey, kalau nak lagi ni Kita berehat dulu. baru nak tunjuk ni. Baru nak tunjuk. Kalau nak tahu apa yang nak lagi tu, apa yang hebat sangat lagi tu. Okey, jadi kepada murid-murid semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Mahir. Didik TV. Yeah, KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Itulah Dynamo. Yap, masih lagi menyaksikan Mahir bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Cikgu Idrul kita. Yang mana kita sekarang ini, tadi kita dah tunjuk dah beberapa prototype. Macam mana kita nak lakukan Dynamo ini Cikgu kan? Betul. Sebab takkanlah kita nak cari ni dekat kedai Cikgu. Ada jual Tak dekat kedai Cikgu? Tak ada. Tak Dijual ada. pun. Jadi orang kata sekarang kan banyak pelajar-pelajar kan dekat rumah. Bolehlah buat aktiviti ini dengan family juga Cikgu kan. Betul. Kita nak tunjukkan, mama, papa tahu tak Dynamo tu apa? Kita boleh buat aktiviti ini kat rumah juga Cikgu kan. Okey, tadi Cikgu cakap dia nak tunjuk sesuatu yang lagi hebat Cikgu. Okey. Apa dia? Ata apa dia kan? Ata ni nak cerita lah ni. Silakan. Okey. Jadi sekarang ni kita dah di segmen yang terakhir dah kan. Sekejap saja masa dah berlalu kan. Betul Cikgu. Alright. Okey, jadi di segmen ini Akmal, Cikgu nak tunjukkan ataupun nak kongsikan dengan penonton di rumah. Baik. Apakah kegunaan ataupun aplikasi penjanaan ataupun prototipe penjana arus Dynamo ini dalam kehidupan seharian kita. Okey. Kan? Kalau kita lihat penjana arus ataupun Dynamo ini banyak digunakan dalam kehidupan seharian. Contohnya empangan hidroelektrik tadi kan kita ada windmill ataupun kincir angin kan, di mana akan menghasilkan gerakan dan juga arus yang akan terhasil tersebut akan dihantar ataupun dibekalkan kepada pengguna kan. Okey, jadi Akmal, untuk merumuskan sedikit pembelajaran kita pada petang ini, prototipe penjana arus yang mana kita dapat belajar hari ini, kita dah belajar prinsip ataupun struktur bagaimana penjana arus itu berfungsi, apakah komponen-komponen yang penting dalam menghasilkan arus. Okey, tetapi untuk konsep ataupun STEM at Studio pada petang ini, Cikgu nak selitkan ada konsep 4 STEM, 4 konsep STEM dia. Kita ada S, which is science. Okey, science, di mana kita ada konsep sains penjanaan arus lah. Betul. Okay, penjana arus, penjana arus terus, penjana arus ulang-alik. Okey, lepas tu kita ada teknologi. Okey, T kan? S, Betul. T itu adalah teknologi. Di mana T itu ataupun teknologi itu merujuk kepada proses pembinaan ni. Okey, pembinaan prototipe ni. Okey, yang seterusnya yang ketiga adalah engineering. E. Okey, E ataupun engineering. Engineering ini merujuk kepada bagaimana kita menghasilkan ataupun mencetuskan idea. Apakah engineering ataupun bagaimana sistem itu berfungsi. Kan, contoh macam kita gunakan motor elektrik. Jadi penggunaan motor elektrik juga boleh diklasifikasikan sebagai engineering ataupun kejuruteraan. Okey. Kalau M Cikgu? M pula. M adalah mathematical thinking ataupun maths. Okey, jadi maths ataupun matematik dekat sini, kalau Akmal perhatikan tadi kita gunakan ammeter. Kan, kalau ammeter ni dia akan mengukur arus. Bacaan dia. Bacaan arus. Jadi bacaan arus ini adalah konsep matematik lah. Kan, konsep bagaimana kita melihat, bagaimana kita mengaplikasikan, ada ke tak pengiraan ataupun ada ke tak cara untuk kira bagaimana arus yang dapat dihasilkan itu. Okey, dan apa yang penting dalam konsep STEM, dapat membantu menyelesaikan masalah. Okey, Akmal rasa dengan pembelajaran kita pada hari ini, untuk masa akan datang, adakah masalah kita, contoh berada di tempat perkhemahan, dapat diselesaikan. Okey.
Saya rasa sangat boleh cikgu. Boleh Sebabnya diselesaikan, bila betul? kita ada ilmu, bila kita tahu sains ini dia ada berkaitan dengan kita punya kehidupan seharian kita cikgu, insya-Allah apa sahaja masalah yang datang dekat kita, sekiranya kita ada ilmu, kita boleh gunakan ilmu tersebut untuk membantu segala masalah dalam kehidupan kita. Gitu. Dan yang paling penting ilmu fizik lah. Kan? Ya, cikgu. Ilmu fizik ataupun ilmu sains itu. Sebab fizik ini dia memang ada berkaitan dengan kehidupan seharian kita cikgu kan. Betul, dia sangat berkisar pada kehidupan seharian. Betul. Jadi prototipe ataupun penjana arus yang kita hasilkan tadi mungkin di skala yang kecil. Ya. Okay, mungkin kita boleh hasilkannya di skala yang besar. Supaya arus yang lebih besar dapat kita hasilkan. Jadi tak perlulah kita bergantung kepada sumber tenaga macam bateri. Kan? Kalau tadi di awal siaran kita tercari-cari sebab apa bateri tu kehabisan ataupun kehabisan Siapa yang cari bateri. cikgu? Saya lah cari. Awak kan seronok je tidur dalam kemah. Ya cikgu. Seronok je tidur. Betul tu cikgu kan. Jadi cikgu terima kasih banyak, tapi sebelum kita nak mengakhiri kita punya mahir pada petang ini, mungkin cikgu boleh berikan rumusan secara ringkas dan juga tips-tips kepada murid-murid di luar sana yang mengambil mata pelajaran fizik ini cikgu. Okey. Sebelum kita mengakhiri kita punya siaran pada hari ini di segmen STEM at Studio Physics bersama dengan saya. Ya. Okey, mungkin cikgu. alamak, mungkin cikgu boleh tunjukkan sedikitlah apa Boleh. peralatan lain kan yang kita boleh gunakan. Okey. Yang ini Akmal, okey, yang ini adalah satu bentuk torchlight ataupun lampu suluh juga. Okey, yang ini menggunakan konsep dynamo. Kalau kita perhatikan, Cikgu boleh tunjuk kat sana cikgu. alright, dekat sini okey. okey. Kalau kita boleh perhatikan torchlight ataupun lampu suluh ni, cikgu buat gerakan. Alright, adanya lampu yang akan terhasil. Wah, cikgu lagi ini sekali tidak, cikgu. Ini tidak menggunakan tenaga ataupun bateri. Akmal. Wah. Right? Jadi kalau kita pergi berkemah misalnya, camping, mungkin kita boleh bawa torchlight yang berbentuk macam ni supaya kita tidak akan sentiasa kehabisan bateri. Ya, cikgu. Kan? Saya rasa saya nak berniaga jual benda tu lah cikgu. Confirm laku Tapi keras. sebenarnya cikgu, saya ada lagi satu soalan cikgu. Yeah. Kalau kita tahu alat itu tidak menggunakan bateri, tiba-tiba dia punya bulb dia terbakar ke ataupun tak nyala ke, walaupun kita dah panggil apa ni cikgu? Dah buatkan gerakan Dah buat satu yang macam daya ni kan? Dah daya dah dikenakan pada lampu suluh ni. Atau macam mana cikgu? Boleh tukar ke? Alamak. Memang kita kena cari sumber yang lain lah ataupun kita kena gantikan dia punya bulb dia. Okey? Itu Ataupun dia. LED ni. Tapi cikgu sarankan pergi ataupun belilah yang ada LED supaya ianya tahan lama. Kalau gunakan lampu yang berbentuk filament, dia cepat terbakar. Okey, berbanding dengan LED lebih bagus untuk kita gunakan. Ya, Okey, satu lagi sebelum kita berakhir ni. Okey, ada satu lagi yang ini pun torchlight juga ataupun lampu suluh, tetapi yang ini menggunakan gerakan tenaga kinetik. Okey. So, kalau kita shake ni, Okey, itu dia. alright, akan adanya aruhan arus dekat sini, aruhan elektromagnet di mana akan disimpan dia punya arus tu di dalam kapasitor. Okey. Jadi tenaga elektrik yang disimpan di dalam kapasitor boleh digunakan untuk inilah menyalakan lampu ataupun menyalakan LED. Wah, cikgu, kenapa saya baru tahu sekarang ni cikgu? Now you know. Kan? Now So we sekarang know. yes, now we all know. Kan? Ya, Betul jadi cikgu Idul terima kasih banyak cikgu. Sama-sama. Sebelum kita nak mengakhiri kita punya program ni cikgu. Cikgu tahu tak lagu Lenggang Kangkung cikgu? Lenggang kaku macam mana ya? Lenggang, Amboi. lenggang, lenggang. Betul ke? Mungkin anda semua tertanya-tanya kan. Kenapa aku menyanyi lagu Lenggang Kangkung tu? Nantikan selepas ini anda semua akan bersama dengan Nisa K dalam Mahir juga. Jadi sekali lagi cikgu terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Indra dan juga murid-murid di luar sana yang telah bersetia dengan kami selama 1 jam ini. InsyaAllah dengan apa yang cikgu kongsikan ataupun sampaikan, semuanya kita dapatlah kan. Oh macam tu rupanya dynamo. Nanti mana tahu kita boleh pakai kan satu hari nanti cikgu kan ilmu betul, tersebut. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda. Kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Semuanya dalam Mahir. Alenggang, 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 Lenggang kangkung.